aku tersentak lah macam ada student yang seberani tu. Dia macam frustrating kalau kita jumpa student kita menipu. So kita terlibat dalam plagiarism. So cerita dia, to be honest, jujur cakap, memanglah to me cikgu kerja lagi cabar. Ya, cikgu jauh. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day. So hari ni kita duduk santai-santai sembang, okay. First time, segan sikit. So kalau korang perasan, kita ada mikrofon, kita ada headphone. So hari ni kita nak buat podcast. And tajuk podcast kita Gambros Time Out. So kenapa Gambros Time Out ni weh? Pali, Time out, kalau kat tempat kerja kita, time out tu maksudnya kita dah balik kerja. balik kerja. So kita nak sembang yang tak serius sangat, santai je. So basically kita buat benda ni pagi kerja lah. Yeah. Alright. So kita ada Pali sini, kita ada YB dan juga Faiz. So saya sendiri Ridwan. Kita orang ni macam mana nak cakap kita ni geng lah. Kita satu geng dekat satu tempat pendidikan ni, where kita mengajar. Dan idea ni tercetus. Kita tak sebaya. Itu orang kena tahu. Dan yang paling penting, idea ni tercetus waktu kita makan tengah hari, waktu minum petang. Kita cakap kita nak buat something sama-sama. So tercetuslah idea buat Gambros Time Out. So hopefully konten daripada podcast ni dapatlah benefit diri kita sendiri dan juga siapa-siapa yang tengok lah. Kita tak ada specific audience yang kita target. So untuk memperkenalkan diri kita dan bagi orang tahu kita siapa, tajuk first kita hari ni apa ni? Tajuk first hari ni, Faiz, tajuk kita apa hari ni? Kita dah bagi tahu kita kerja apa tadi? Belum lah, sikit kita dah bagi sikit. Oh, okay. Kita pendidik. Tapi bukan kat sekolah. Bukan kat sekolah. So kita dekat, kita mengajar kat mana? Nak beritahu tak beritahu? tak adalah, kita tak kisah orang tahu. Tapi apa yang kita nak orang luar tahu, kita cakap ni bukanlah bagi pihak institusi yang kita kerja, bukanlah bagi pihak majikan kita, tapi hanya sekadar perkongsian santai-santai. Oh, bunyi ganu dah. So tajuk kita hari ni, jadi pensyarah best ke? Alright. So Faiz, kita nak start mula-mula. Aku dulu. Mula-mula, engkau dulu lah. Okay, kita cakap kita yang dulu. paling muda. Okay, yang paling muda. Orang kena tahu. First kali kita nak tanya, Faiz, best ke jadi lecturer? Dah lama ke kau mengajar ni? Satu-satulah soalan. Alah, kau pecahkan lah soalan tu. Nampak sangat lah first time. Aku first time weh. Soalan kau best ke? Best ke? Kalau jawab berapa lama simple, kau dah mengajar? Kalau jawab simple aku cakap best lah. Okay. Kau nak tahu sebab ke? Ke belum lagi? Boleh lah, cerita lah. Tak, aku rasa best jadi lecturer sebab salah satu benda yang aku rasa semua kita agree kot. Kita time flexible. Kerja kita flexible. Tapi flexible bukanlah maksud kita tak buat kerja. Tapi flexible, kita kerja at all time kot aku rasa. Kita tak ada macam Tak ada masa yang spesifik macam tu lah. Macam tu ke kerja kita Padi? Betul ke? Kadang-kadang fleksibel tu, ada orang fikir fleksibel tu relax, tapi kadang-kadang pensyarah ni ada masa dia punya fleksibel tu dia kena kerja, masa orang lain dah rehat dah. So kau rasa best ke jadi lecturer? Best. Sebab memang suka mengajar and memang suka dengan budak-budak. So best lah. Kalau aku tanya budak-budak sekolah rendah. Murid kita semua budak-budak. To be honest, aku rasa kita boleh kategorikan dia sebagai budak-budak. Diorang belum lagi sangat matang kan, dan diorang bukanlah adults. Tapi kalau aku tanya diri aku sendiri soalan ni, best kerja lecturer, to be honest, aku takkan kerja lain dah. Aku sangat suka kerja ni. Ini adalah kerjaya yang paling rewarding, kerjaya yang aku rasa setiap hari aku balik kerja tu aku happy. Walaupun ada benda-benda yang tak best setiap hari tu kan, normal kan. Tapi at the end of the day, kita akan rasa puas. Kau rasa macam tu tak YB? Aku rasa sebab aku macam Fazli juga, aku suka mengajar dan berkongsi daripada, walaupun nampak bunyi klise, berkongsi daripada pengalaman kita sebelum ni sebagai wakil pelajar dan sebagainya. Kita rasa benda tu boleh nak kongsikan kepada student, bakal student yang akan menjadi ketua pelajar, terlibat dengan program dan sebagainya. Benda tu aku rasa aku nak kongsi.
Jadi rasa ini adalah satu platform yang aku boleh kongsi pengalaman lah kepada pelajar kita. Sebab masa kita student tu kita enjoy moment Kenapa kau tu. tak puas ke jadi student? Tak Ya, boleh move on so dari kita nak universiti? student tu rasa pengalaman yang sama masa Ke kita sebenarnya student. kita jadi lecturer sebab kita tak puas jadi student. Ada Kau orang boleh cakap juga. kita tak boleh move on. Nak Betul grad lah. tempat sama, kerja tempat sama, duduk tempat sama. Tu korang lah. Sama belajar tempat Campus sama. Aku tak lah, aku tak. Kau yelah lain. Alright. Sebenarnya kita tak puas untuk students university life lah basically. Yeah. Betul. Environment ni sangat seronok. Betul. And apatah lagi tempat kerja kita tu tempat kita belajar dulu. Tapi kita tak ada pun yang belajar education. Ada degree education ke sini? Tak ada? Tak ada. Tak ada. So macam Tapi mana aku korang- educated. Oh, Master education. aku tahu kau educated. Okay, fine. Tapi cerita dia, macam mana kita end up belajar degree something and at the end of the day kita end up jadi lecturer. Kau macam mana start cerita kau, YB? Aku sebenarnya diberi peluang. Aku punya kawan, dia kata ada kekosongan di pusat asasi ni. Jadi aku ambil peluang untuk terlibat lah. Contohnya dia bagi untuk sesi interview. Dia open, tapi dia direct pada aku, okay, boleh kau cuba untuk apply ni. Jadi aku cuba apply. Waktu tu aku jadi sebagai apa panggil assistant research researcher dekat UIA. Jadi kawan aku bagi peluang, kata okay, ni ada satu kekosongan, jadi kau boleh cuba hantar kau punya resume. Dan alhamdulillah terpilih. Dan kita pun minat. Sebelum kita waktu belajar dulu, kita minat untuk ajar kawan-kawan kita. Jadi kita ambil peluang, okay, aku rasa aku boleh jadi pendidik. Jadi aku ambil peluang tu. Dan alhamdulillah mula dengan kontrak 2 tahun dan alhamdulillah disambungkan. Tapi sebelum kawan tu suruh apply, kau pernah terfikir nak jadi lecturer? Ada, sebab waktu final exam apa, terutamanya final year, aku ambil peluang untuk ajar kawan-kawan aku untuk study punya study group. Jawapan tu macam jawapan pergi interview. Anda ada pengalaman mengajar ke sebelum ni? So kita akan korek balik kan. Ramai ni nampak kita akan dia korek. je lah lecturer. Macam aku sendiri tak pernah kita berniat bercita-cita nak jadi lecturer kan. Tapi end up alhamdulillah ada rezeki jadi lecturer. Macam kau Pali cerita macam mana jadi lecturer? Minat mengajar tu awal lagi daripada Awal lagi? YB. YB kita panggil dia. YB YB bukan nama sebenar. Sebab aku punya personal experience memang start mengajar umur 21 tahun. Oh, Masa tengah belajar lagi. sekarang 20? Sekarang 40. ramai yang cakap 24. Oh, ramai yang cakap. Tapi sekarang dah 34 tahun dah. So maksudnya 34 tolak 21 14 tahun. Alamak, salah orang. Okay. Kita tak mengajar maths tuan-tuan Ya, dan dia puan-puan. start dengan kawan aku tu, dia cikgu. Kawan aku tu cikgu, cakap, Pali boleh tak tolong ganti aku mengajar? Dan aku pun macam weekend tak tahu nak buat apa. Okay, bolehlah try. End up budak tu suka aku mengajar. Serius lah? Sampai dah sekarang, kalau budak suka kita mengajar tu, kita rasa puas. Betul? Macam mana kau tahu budak suka kau mengajar? Hopefully kawan tu tak tengok lah podcast. Budak-budak tu buat petition kat tempat tuition tu, so tukar cikgu. Uish. Dia minta engkau yang kekal mengajar kat situ. Ya, minta tukar cikgu. Power. Kalau aku pernah diberi peluang oleh lecturer waktu dekat lecturer tu, dia tak sihat hari tu. Ganti. Dia kata, Khairi boleh tak ajar kat depan? Jadi kita cuba mengajar dan macam seronok pula mengajar kat depan. Maksudnya kuat mencari publicity Oh, dari zaman universiti lah. Kalau kau Faiz? Aku? Soalan kau apa tadi? Macam mana boleh Macam end mana up? Macam mana Oh, macam mana boleh ke jebak? sini? Aduh, fokus Faiz, fokus. Sebab yelah semua orang minat Okay. Aku tak minat aku bukanlah tak minat, tapi tak pernah bayangkan ayah aku akan mengajar dekat universiti. Sebab aku rasa nak jadi lecturer dia susah. So aku tak letak harapan lah untuk mengajar kat universiti dan ramai bersaing kan. Betul. Tapi aku rasa because of networking kot, kita kenal Betul. ramai orang. Itu Lepas tu satu reason. macam YB Setuju. juga lah, bila orang bagi tahu ada kosong dekat tempat aku mula-mula bekerja tu, so aku apply dan dapat. Macam tu je. Alhamdulillah. So dah berapa tahun kau mengajar Faiz? Aku sekarang tengah kira sebab bukan lecturer maths kan. Ya, faham, kita faham. Bawah ni kita akan letak disclaimer, bukan lecturer maths, bukan lecturer maths. Aku start mengajar umur 24. Umur 24, sekarang dah 30 tahun. So dalam 6 tahun lah mengajar. 14 tahun tuanya.
Lama, banyak pengalaman. To be honest, aku paling muda. Terima kasih. Tapi ada yang aku rasa sebab rezeki. Betul? Macam Faiz cakap tadi, kita selalu fikir tengok lecturer kita ni orang hebat kan. So kita rasa kita tak boleh nak sampai tahap tu. And selalu tanya lecturer dulu, macam mana madam, doktor nak jadi lecturer. First cakap pointer je kena lah, bagus. Aku lah student biasa je, pointer 3, 3.1. So tak pernah terfikir jadi. Tapi end up kat sini. Alhamdulillah. So rezeki lah. Macam kalau aku punya cerita lain sikit lah. Aku sebab daripada at first aku rasa semua orang pun sama. Tak ada pun bercita-cita aku dah grad ni aku nak jadi lecturer. Tak ada. Tapi aku secara tak langsung I path my way into this career. So lepas dah habis belajar, kita sama belajar, kita try benda ni, try benda tu, dah kita end up try lah part time mengajar. Ada offering untuk part time mengajar. So lama-lama seronok mengajar ni. So lama kelamaan tu minat tu mungkin dari awal tu tak ada, but lama-lama tu dia develop lah. So sebelum kau masuk mengajar, kau kerja benda lain dulu Aku pernah lah duduk dekat dalam industri sekejap. Though not for long, tapi aku rasa aku dah dapat bertekad aku tak nak duduk dalam industri ni lama-lama. So aku rasa bila diberi peluang mengajar, duduk dalam aliran pendidikan ni, aku rasa satu blessing lah untuk aku. Okay, so kita dah tahu dah macam mana semua jadi lecturer. Settle Macam structured sangat. Cuma aku tambah sikit lah. Sebenarnya tak detail sangat. Aku tambah sikit lah. Aku masuk menjadi pengajar ni seminggu sebelum aku konvo. Jadi kita ambil peluang tu. Aku selalu bagi tahu kepada student aku, kadang-kadang orang kata dapat kerja ni kabel-kabel dan sebagainya lah. Bagi aku, untuk orang yang tak ada kabel, macam kita tak ada kabel sangat dengan orang besar dan sebagainya, aku selalu mention kepada student aku, you need to build your own cable by being capable. Mana terlibat dengan program. Dengar, mana benda tu selalu kita share dengan student kita. Mana kita terlibat dengan program sebagainya. Jadi menyebabkan lecturer kita ataupun kawan-kawan kita terlibat dengan pengajar ini, dia akan bagi kita sebab nampak kita boleh buat. Jadi kita sendiri membina kabel kita sendiri. Kita buat network kita sendiri supaya kita dikenali lah basically. So kita ni dah ada quite some time jadi lecturer, boleh kata lebih daripada 6 tahun. Macam Faiz tadi 14 tahun. Apa aku 14 tahun? Matematik teruk. 6 kan? 6 tahun. 6 tahun. 14 tahun Pali Pali kau 14 tahun. 14 tahun mengajar, jadi lecturer 9 tahun. Okay, whatever lah. Banyak tahun lah cerita dia. So kita dah lama dalam this industry jadi lecturer ni. So ada beza ke kerja kita dengan kerja cikgu? Orang ingat sama ke, lain ke, gaji besar ke, macam mana? So korang rasa sama ke? Gaji besar tu aku dah tergelak. Dalam satu aspek, dari segi masa dengan student, cikgu dia lagi banyak masa dengan student. So contohnya kalau cikgu untuk SPM dia ada 2 tahun untuk prepare student dia. So kita nak rapat dengan student tu, kita kena rush sikit sebab kita just ada satu semester, tak lebih pada 3 bulan. Itu salah satu aspek beza cikgu dengan pensyarah lah. So masa lah. Kita ada masa sekejap, cikgu ada setahun kan akademik year dia. Lagi beza lain? Macam cikgu sangat aku ni tanya soalan. Aku rasa dari sudut assessment lah. Kalau dekat universiti ni atau pusat asasi kita we have our own control kepada assessment, project, test dan sebagainya. Kalau dekat sekolah tu, di soalan test final exam sebelum ni disiapkan oleh lembaga peperiksaan. Tapi sekarang ni dia dah mula untuk bagi peluang kepada sekolah untuk buat soalan tu sendiri mulai tahun ni. Habis tu beza lain? Dari sudut flexibility lah daripada yang pertama tadi. Rasa masa kita lebih fleksibel. Dari sekolah tentu cikgu kena datang sebelum 7.30 untuk time in dan sebagainya. Kalau kita lebih fleksibel lah, kita kena datang sebelum waktu kelas kita. Maknanya kalau kelas kita pukul 10, kita kena datang sebelum tu dan kita boleh time out lambat sikit kalau kita ada kena buat assessment dan sebagainya. Daripada sudut assessment, dari sudut masa, apa lagi beza lain? Soalan seterusnya ditujukan kepada saudara Faiz. Nampak macam relax sangat senyap. Macam lama fikir jawapan. Benda lain aku rasa tak tahu lah, ini mungkin orang nampak macam aku cuba compare sekolah dengan universiti kan. Tapi aku rasa universiti ni dia tak lecturer lah, bukan lecturer, universiti dia kita tak mengejar kepada result student sangat. Faham tak? Betul. In terms of kalau sekolah
Sorry aku cakap kalau sekolah dia macam okay, berapa orang dapat straight A. Tapi kalau kita kau perasan tak, kita tak pernah kira, mungkinlah pernah kira tapi kita tak fokus sangat berapa orang dapat 4 flat, berapa orang dapat A subjek kita. Even kalau kita tanya SEM lepas berapa orang yang dapat A subjek kita, rasa kita semua tak ingat kot. Tak ingat. Kan? Tapi kalau Kita tak sekolah dia bangga pun kalau student ramai dapat Betul. Sebab pun dia kadang. Sebab kita tahu lah, bagi aku benda tu dia berbeza sikit dengan nature sekolah lah. Sebab sekolah dia macam berlumba-lumba untuk straight A semua. Sebab kita ni kalau kita nak bagi A, dia sangatlah boleh bagi A sebenarnya. Betul. Kita yang buat soalan, kita yang plan assessment, kita yang tanda. Kalau nak bagi A semua boleh bagi A. Tapi kita tak mengejar A sangat. Kau rasa benda beza universiti dengan sekolah? So basically aim dia lain lah, output dia lain. Kalau sekolah dia nak go for performance, achievement. Tapi kalau kita kalau nak semua A, kita bagi je semua A. Kita boleh bagi. Satu, tidak beretika. Dan secondly, kalau student tu sehebat mana sekalipun satu batch tu, tetap akan ada taburan yang dapat A, skor yang lemah. Dan kita tak exam oriented. Kita bukan exam oriented. Kita fokus pada skill juga. Kita fokus pada skill. So kalau pada aku pula, apa beza lecturer dengan cikgu ni yang aku nampak, dia punya tugas dia dalam kelas. Kalau cikgu dalam kelas, dia kena all out. Betul. All out, dia kena bagi soalan, tunjuk contoh soalan exam nanti macam ni. Cikgu, to be honest, dekat luar sana kerjanya sangat mencabar. Aku tak pernah jadi cikgu, tapi ada kawan-kawan cikgu aku tahu kerja cikgu ni sangat mencabar kat luar sana berbanding kita. Sebab kita mostly, satu, kita ajar topik ataupun courses yang dah specialize. Tu satu. Dan nombor dua, kita sebagai cikgu, lecturer ni, tugas kita facilitate student tu. Okay, kau nak faham ni, kau baca artikel ni. Kau nak faham ni, kau baca this textbook. Kau nak faham yang ni, kau tengok yang ni. Kau discuss dengan kawan-kawan. So kita bertindak lagi as a facilitator rather than the one who actually mengajar berterusan macam tu kan. So banyaklah. Kau setuju tak kalau aku pernah dengar orang cakap lecturer dia lecture. Maksudnya kalau bahasa Melayu dia macam bagi lecturer je. dia bebel. Bebel. Syarah. Kalau teacher dia mengajar. Weh, bebel tu. Teach to lecture. Weh, bebel tu mak ayah kita. Dia macam kau lecturing tau. Macam Dia macam student faham tak faham ikut kau lah. Dia banyak lagi apa ni kalau beza contohnya sebab kat sekolah tu dia banyak, aku rasa dari sudut cikgu tu dia kena buat banyak benda. Betul. Macam formative assessment. Sekarang ni dia ada assessment dia tu kena ada band-band dan sebagainya kan. Mana setiap penggal tu, lecture tu kena identify student tu band berapa, band 4, 5, excellent, very excellent. Kita tidak ke arah itu. Betul. Mana mungkin dia kerja dia tu macam banyak bertimbung lagi lah berbanding dengan lecturer kot. Itulah, kalau ikutkan kita dalam kelas lecturers ni, mostly kita just bimbing student. Student nak tak nak tu dia lain cerita. Kalau dekat sekolah tu, cikgu akan pegang tangan dan akan cuba bantu sebaik mungkin. pegang tangan. Bukan Bahaya. literal sangat. Lagi Literal satu sangat. mungkin kita kena sebut apa beza lecturer pusat asasi, kita semua lecturer pusat asasi dengan lecturer yang mengajar undergrad. Tu lain juga tu. Kan. Orang kena faham juga. Betul. Lecturer pusat asasi ni dia tak macam mengajar undergrad. Undergrad tu memang 100% effort student. Betul. Lecturer kerja dia macam Faiz cakap, mengajar je. Lepas tu student tu ikut kau lah nak buat apa. So dia bebas, at the same time dia kena independent. Tapi kat sekolah, another extreme, cikgu dia memang spoon fed student. Kau bagilah T2B, ajar cara teknik menjawab dan sebagainya. So kita kat tengah ni kita macam transisi lah kan. Macam kita tak adalah manjakan student, at the same time kita tak adalah bagi student bebas penuhnya. Peralihan. Sorry. Transisi. Salah ke? Tak ada cikgu Melayu. Transition tu betul. transition. Transisi pun betul juga kot. Okey, peralihan lah. So kalau kita ikutkan, ada beza dari skop kerja cikgu, dari skop kerja lecturer. Macam cikgu dia tak payah nak fikir macam mana nak buat soalan untuk SPM contohnya kan. Soalan ada lembaga, YB cakap tadi. Macam kita kena buat soalan, kawan kita semak, kena hantar untuk approval dan sebagainya. Dan tapi kita dah lama jadi lecturer ni, mesti korang dah ada banyak macam benda-benda yang korang belajar along the way. So banyak pengalaman. Nampak macam 14 tahun. Tak adalah banyak sangat kot. 6 tahun. Kalau nak 9. compare dengan lecturer yang jauh Lecturer lebih senior tu senior, banyaklah yang mengajar kita dulu, memang jauh banyak. So berdasarkan pengalaman kita yang apa yang ada ni, humble experience ni, so setakat ni
Cuba YB kau share pengalaman kau yang paling best kali setakat kau jadi lecturer ni. Apa yang kau rasa atau pengalaman experience paling best sepanjang mengajar? Aku rasa perubahan pelajar tu sendiri daripada tak perform kepada perform. Kita bukan over achieve, tapi kita rasa dia berubah perangai dia. Sebab kalau kita yang terlibat dengan dari sudut management dekat pusat ataupun institusi kita sendiri, kita melihat student tu bukan dalam kelas saja. Kita melihat student tu di luar kelas. Kadang-kadang perangai student ni lain dalam kelas dan di luar kelas. Dan yang seronoknya kita lihat walaupun tempoh berada di asasi ni hanya 1 tahun, kita tengok dia tu berubah. Daripada kenapa dia malas, kita tahu perangai dia macam mana, dengan pelajar, dengan kawan-kawan macam mana. Betul. Jadi kita berjaya merubah sedikit daripada perangai dia sebelumnya kepada lebih baik. Aku rasa benda tu bagi satisfaction kepada kita untuk mencuba lagi. Kalau ada student ada perangai dan sebagainya, kita mampu untuk ubah dia atau bantu dia menjadi lebih baik. Aku rasa tu benda yang satisfy aku lah sebagai tenaga pengajar ni. Dia macam klise kan, tapi benda tu yang sebenarnya kita seronok kan. Sebab kita daripada sekolah masuk kat tempat kita, lepas tu pergi ke degree kan. So bila dekat degree tu, bila kita dengar feedback daripada lecturer diorang dekat degree kan, kawan-kawan kita mengajar dekat degree tu, kita rasa macam puasnya. Kita rasa macam baguslah student ni kan. Mungkinlah tak adalah banyak sangat yang kita buat dekat diorang, tapi sekurang-kurangnya kita pernah touch that student. Betul. Bukan sentuh physically. Dari tadi disclaimer. Selalu aku nak ada disclaimer sekarang ni. Bahaya Tapi bagi aku sebab dah ada batch of students yang dah grad sebelum ni, to be honest, dia sangat satu benda yang satisfying. Bila tengok, bila ada kita tak follow ramai student dekat social media and what not, but bila kita dapat update dari diorang, kita dah tahu diorang dah become somebody. Dia involved with this, dia involved with that. To be honest, pengalaman benda tu aku rasa sangat satisfying. Aku pernah terlibat dengan budak ni once upon a time, walaupun hanya sekejap kan. Kadang-kadang kita rasa dia lebih hebat daripada kita sekarang. Memang kita nak student kita jadi lagi hebat dari kita. Betul. Kita selalu cakap, aku rasa kita semua orang selalu cakap kat student kan, kita nak korang lagi hebat daripada saya. Dia walaupun bunyinya again macam klise kan, to be honest, memang kita rasa puas bila kita nampak diorang ni jauh lagi berjaya, pergi lebih besar dan lebih hebat dekat luar sana kan. So dia jadi sangat yang best, satisfying, macam berbaloi apa yang aku buat selama ni. Walaupun kita hanya ngajar student tu 1-2 semester je kan. Kalau kau macam mana? Pernah jumpa yang student dekat kelas biasa-biasa. Bila kita bagi peluang, contohnya dalam kelas biasanya kita akan bagi student peluang untuk bagi tazkirah dan sebagainya kan, belum tak pernah cakap dan berusaha cakap. Dan kita dah jumpa sekarang dia bagi talk dekat Gombak. Aku rasa wow, hebat. Maknanya mungkin ada sedikit cebisan yang kita bagi kepada dia ni, jadi mampu untuk mengubah, improve diri dia. Dan sekarang dah jadi speaker. Rasa kalau speaker dipanggil untuk bagi kira terror dekat Gombak tu dah terror lah kan. Jadi kita rasa macam bagusnya. Kita rasa puas sebab kita adalah salah satu reason kenapa dia jadi macam tu. Gitu. Yeah. Claim. Reason ada banyak. Kita salah satu Budak berjaya kau claim, budak berjaya kau claim. Cuba kalau dia tak berjaya. Kita kena claim juga, part of our mistake. Oh betul. So kalau Pali, kau punya pengalaman apa pengalaman paling manis lah, jadi yang paling best. To be honest, dia tak ada spesifik pengalaman yang manis. Sebabnya pada aku, rasa puas jadi pensyarah ni, dia macam rutin every year. Kan, every semester, every year, dia akan ada rutin macam student jumpa kita, thank you student update kat kita, saya sekarang tengah buat benda ni, saya sekarang macam ni, tanpa dulu tolong saya takkan buat benda besar ni. jasanya. Dan benda tu korang pun rasa kot, tiap-tiap semester, tiap-tiap tahun, macam Faiz cerita tadi, kuliah pun cerita kuliah. Dah banyak clue dah keluar. Okay, orang kat undergrad cerita kat kita yang student kita bagus, so kita dengar every year. Betul, setuju. Tapi kita tak boleh nafikan kalau kita ni ada pengalaman best, of course ada juga yang sebaliknya. Dan kadang-kadang pengalaman yang tak best ni lagi banyak mengajar kita kan. Macam dalam kelas pula. So dah nampak dah clue soalan seterusnya. Dah nampak soalan. So kau rasa YB, kalau ada satu pengalaman yang kau boleh kongsi lah, bukan nak kata pengalaman gelap ke, pengalaman yang tak best dan kau rasa banyak kita boleh belajar dari pengalaman tu, apa benda?
Pelanggan tak best kalau dengan pelajar sendiri lah. Kalau kita terima kritikan daripada main campus lah kan, daripada undergraduate dan sebagainya. Kita lihat kata, kenapa student ni tak perform sangat sini kan? Kita rasa ada aku buat silap kan sebagainya kan. Kita macam, kat mana silap? Kadang-kadang kita tak jumpa silap tu kan. Kita rasa down lah sikit pada waktu tu. Dan itu aku rasa walaupun tu pengalaman tak best, aku jadikan tu sebagai satu peluang untuk kita improve dari sudut penyampaian, dari sudut kita punya idea dan sebagainya. Jadi aku rasa benda tu adalah proses pembelajaran bukan untuk student sendiri. Pembelajaran untuk tenaga pengajar tu sendiri. So kita learn by, kita reflect lah daripada that situation. Kalau kau Faiz, pengalaman kurang tak best. enak Dengan student lah. dengan student sepanjang kau jadi lecturer. Aku tahu aku pernah cerita kat korang ke tak pasal benda ni. Aku pernah dapat satu message daripada students lepas result keluar. Hi sir, so handsome. Kalau orang lain dapat terima kasih kan, macam terima kasih sir bagi saya macam ni kan. Aku dapat terima kasih juga, tapi dalam keadaan yang dia macam mana. Okay, disclaimer, aku bukanlah menyimpan dendam ke apa tak dengan student ni. Aku dah okey lah, tak ada masalah apa-apa. Cuma benda ni aku ingat sebab tu first time, dan masa tu aku awal-awal mengajar kot. Aku dapat message daripada student, dia cakap terima kasih tapi dalam keadaan yang peli. Sebab that student dapat B. Aku punya subjek. Paper kau? Paper aku lah. And dapat B subjek aku. Dan dia cakap terima kasih sir, first time merasa dapat B. Dan student ni adalah student pandai. Mungkin dia tak benar dapat B. Ya, aku akui student tu adalah student pandai. Dan kenapa dia dapat B tu adalah faktor yang lead kepada benda tu lah. Lambat hantar assignment, dah bagi peluang beberapa kali, Tak ikut rubrik. banyak faktor lah yang lead kepada markah dia macam tu kan. Aku tersentak lah macam ada student yang seberani tu untuk cakap terima kasih first time merasa B. Aku tak. Kenapa sebelum ni dia banyak merasa C ke apa? Tak, aku cakap tadi dia student pandai. Oh, excellent. Budak pandai. Excellent. Aku tak tahu lah niat dia, mungkin dia nak cakap finally dia rasa tiba rasa dapat B kan. Selalu ni senang sangat dapat A. Mungkin lah, tak tahu macam mana. Tapi benda tu aku rasa macam berani student tu message aku dan bagi tahu benda tu. Kalau student tu tengok benda apa? ni, aku tak ingat aku reply apa. Aku tak reply . Aku rasa Pak Ali pun ada satu cerita ni. Apa balik? Ada Pak Ali mendapat direct message. Dari siapa? Oh, yang tu ke? Dah banyak sangat pengalaman, tak ingat. Yelah 14 tahun. Dia macam satu ada dua benda yang kalau kita akan rasa kecewa. Satu macam Balik show kau dekat sikit mic kau. Macam satu jauh sangat. kalau student tu buat something yang kita ajar kat kelas, especially benda tu berkaitan dengan etik, sadap dan sebagainya, and then dia buat benda yang sebaliknya. Kan contohnya dia macam frustrating kalau kita jumpa student kita meniru. So kita terlibat dalam plagiarism, student kita buat something yang kita cakap jangan buat. Tu satu lah kecewa. And then second macam lagi satu second kita rasa macam sedih apabila student ni dia salah anggap apa yang kita buat dalam kelas. Kan? Kita kadang-kadang dalam kelas dengan sarkazmnya, kadang-kadang kadang-kadang kita marah, kita pun Marahnya, manusia. bebelnya. Bebelnya, cakap lepasnya. Betul. Dan student tu salah faham yang kita sebenarnya nak mendidik dia, tapi dia fikir kita nak humiliate dia. Oh, I see. Pernah dia dapat message kan, dapat yang KNGL tu. Student dia cakap saya masih ingat lagi dalam kelas saya rasa terhina dalam kelas. Dimalukan oleh pihak Dimalukan kan. Mendalam. Padahal kita sekelumit pun tak pernah ada perasaan nak malukan student, nak hina student kan. Tapi dia salah anggap apa yang kita buat. Tapi itulah. Kau ingat tak apa yang kau cakap masa tu? Dekat Mestilah banyak. Satu tak tahu student tu siapa kan. Oh, okay. Second Betul kan? kita cakap banyak. So tak tahu lah mana satu. Betul. Dan aku rasa sebagai pendidik, kita memang nak student tu lebih hebat daripada kita. Dan kita tak ada niat pun nak jatuhkan student, nak burukkan student, nak bagi dia fail dan sebagainya. Tak ada pun. Tapi itulah satu benda yang pasal dalam dunia pendidikan ni, kita semua at the end of the day kita ada goal yang sama. Kita nak orang tu berjaya. Kadang-kadang berjaya tu tak bermakna dia grade tu dia berjaya. Kadang-kadang student tu mungkinlah tak habis belajar ataupun venture into benda lain. But at the end of the day dia boleh
benefit orang lain. To me tu satu benda yang dah cukup best lah. Kita tak boleh paksa budak kita nak grad, nak dapat 4 flat, nak dapat dindis dan sebagainya. Dan berjaya tu dia bukan sekadar macam Dia sangat subjektif dia bukan 4 flat. Betul. Kan? Dan kalau sudah dapat 4 flat, tahu lah, bagi aku Weh, tak ni adalah rasa bangga. apa dia. Topik menarik ni. 4 flat. Mesti ke 4 flat? Dan kita tak ada rasa bangga kan kalau sudah macam, mungkinlah bangga sekejap lah macam okay sudah ni 4 flat, tapi dia tak represent yang sudah tu berjaya pun. Betul. Faham tak? Macam tu. Hanya satu aspek dia dah berjaya. Aspek lain banyak lagi. Walaupun aku klise juga, aku selalu akan cakap kat student aku akan cakap, you need to make your own concept of happiness and success. Bagi kita contohnya kita berjaya dapat contoh lepas kerja, dapat bagi mak ayah kita sejumlah-jumlah tertentu contohnya. Itu adalah definisi berjaya dari sudut kita sendiri. Ya, Jadi bagi berjaya aku tu. setiap student tu, aku bagi tahu dalam kelas akan cakap, awak setiap seorang ni, you need to have your own definition of happiness. You need to have your own definition of success. Jadi barulah kita tak tertekan. Sebab kita tengok orang lain berjaya hebat-hebat sangat. Kalau kita tak mampu untuk capai benda tu, kita rasa down, lemah, kita tak berguna kan. Tapi aku rasa YB, to a certain extent, walaupun kita minta dia define apa tu happiness, kita minta dia define what is success, tapi tugas kita sebagai lecturer, facilitator ni, kita kena bagi dia punya scope. So these are the limits. You should be doing this, you should not be doing that. So kita bagi dia general guideline supaya dia tak boleh fikir as long as I'm happy I'm okay. Tapi kelas tak pergi, assessment tak hantar, free ride, meniru, tak senonoh perangai. Tapi as long as I'm happy I'm okay. So kita tak nak lah dia define happiness in that way. So I believe tugas kita tu untuk dorong dia, untuk dorong dia untuk guide dia ke arah yang lebih baik lah. Yang Kenapa kau macam dorong je? Macam aku Jarang kagum guna. weh. Aku kagum weh penggunaan perkataan dorong. Sebab kita ada cikgu bahasa lah untuk Kantor tu Itu betul kan kadang penyalahgunaan bahasa. So kita dah cakap pengalaman paling best, pengalaman paling kurang best. Tapi to be honest, kita belajar dari all this pengalaman ni kan. So tak ada pengalaman yang sia-sia. Tak ada benda yang kita buat tu rasanya terbazir. At the end of the day, student akan berjaya, student akan grad, dia orang akan dapat kerja, kita sangat happy. Now, Aku sorry lah kalau kau ambil job kau. Sila kau next kan. Aku okay. Tak, bila kau cakap pengalaman semua kan, kau rasa kita back kepada yang tadi, cikgu dan juga lecturer. Kau rasa mana lagi mencabar? Jadi lecturer ke jadi cikgu? To be honest, Cikgu. Dalam dengan student. Aku rasa cikgu. Sebab kita ni sejujurnya kita patut bersyukur. Dekat peringkat kita ni, kelas student dalam kelas kita tu, Masya Allah, semua insan terpilih. Betul. Telah terpilih, telah tertulis oleh pihak UPU dan Allah SWT lah. maknanya kita telah di Tapisan, kita dah ada dapat tapisan. Tapis. So what we have in our class tu basically dah cream dah sebenarnya. Bayangkan cikgu kat sekolah yang berhadapan dengan student dari pelbagai lapisan, dari pelbagai latar belakang, daripada pelbagai status socio-ekonomi. Ada yang kita nak minta beli buku, tak boleh nak beli buku. Dia datang kelas tak boleh. Kita tengok kan dalam berita, nampak cikgu, nampak student datang sekolah, kasut dah koyak dan sebagainya. Dengan perangainya masing-masing. Ya, dengan perangai. Datang sekolah semua budak baju bersih. Balik sekolah semua baju, Masya Allah. So cerita dia, to be honest, jujur cakap, memanglah to me cikgu Cikgu kerja. lagi mencabar. Ya, cikgu jauh. Sebab student masuk universiti ni dah selected kan. Selected. Kita just macam sampaikan ilmu. Betul. Tak lah, aku Sampaikan rasa ilmu. dua tugas adalah untuk mengajar. Tapi Betul. aku rasa cikgu ni lebih kepada mendidik kot. Mendidik untuk, Paling asas. Dan untuk jadi student ni manusia. kat sekolah, dia show dia punya true colours kat cikgu. Kalau pensyarah ni dia macam, tak tahu kau faham ke tak aku nak cakap apa ni, tapi dia macam ada gap dengan student ni. Kenapa student kat sini Dia berlakon automatic ke? student ni tahu pensyarah, okay aku kena jaga, aku kena cover kan. Susah kita nak nampak true colours dia. So sebab tu kita rasa macam tak susah sangat. Oh, kadang-kadang terkejut lah tengok student dalam kelas ni perangai macam ni kan. Kat social media. Oh, lain. Wow. Betul. Kalau kau rasa kau boleh jadi cikgu tak? Jujur katakan, boleh jadi cikgu mungkin tak lama. Sebab sabar tu mungkin tak sebanyak sabar cikgu-cikgu kat sekolah ada. Tengok cikgu kat sekolah, apa cikgu kat sekolah tak buat weh. Betul. Jaga tandas, Jaga kantin. tanda. To be honest, aku ingat lagi apa jasa terbesar cikgu aku waktu darjah 1 dulu. Tapi tak nak cerita sini lah. Oh, aku tahu. Aku tahu. Nanti TPM tepi. Okay, aku rasa semua dah tahu.
So Lagi satu cikgu dia bergelut dengan work life balance kot. Nak Betul. balance kan antara life dengan kerja. work life balance. So kita ada ke Kita work life ada. balance tu? Ui. Macam mana tu? Oh, cuba cerita sikit. Dah buka cerita habis kan? Work life balance ke? Yelah. Aku rasa dia work life balance ni dia bergantung bukan pada profession pensyarah tu, sebab ada je pensyarah yang tak ada work life balance. Kan ada je pensyarah yang tak ada life. Kerja. Tapi kita bersyukur sebab kita jadi pensyarah kat tempat kerja kita. Tempat kerja kita membenarkan staff untuk ada work life balance tu. Kan kalau dari satu lokasi pun kena ambil kira juga. Tempat kerja kita sekarang sangat dekat dengan rumah aku. Korang YB pun duduk dalam kampus. Aku 5 minit boleh lari balik rumah. Aku je lah episod ni semua orang tahu kita duduk mana. Ya, bawah ni komen semua teka. Aku rasa mana diorang ni mengajar sini dah. Aku rasa diorang sini mengajar sini dah. Jangan Ya, tulis jangan tulis kat komen. So basically kita ada lah work life balance tu. Alhamdulillah. Pasal Sejujur work life balance dia it is a choice kot. It's a choice. Tak tahu aku rasa lah. Sebab macam Pali cakap, ada je lecturer yang tak ada work life balance tu kan. Dan kalau kau, macam mana nak cakap, kalau kau boleh manage masa kau. Tapi to be honest, lecturer kerja macam kita, dia ruang tu banyak lah dekat work life balance kan. Satunya flexibility. Flexibility, kerja kau kan. Aku tak tahu ada kerja lain ke Tak ada. tak yang membenarkan kau masuk kerja pukul 10 pagi. Kau masuk pukul 10 pagi boleh ke? lewat ke? Kalau kelas pukul 10, kita datang pukul 10. Ingat 9.45 10.10 ke? Cikgu kan kena time in daripada I awal see. lagi pagi lagi kan. Macam kalau cikgu walaupun dia tak ada kelas pagi 7.30 tu, tapi dia still kena datang Faham. sebelum 7.30 kan. Tapi kita tak, dia macam pilihan tu ada. Bukan, pilihan tu lagi besar untuk work life balance. Dia dan ikut kepada individu tu sendiri lah. Kalau kau pilih untuk hambakan diri kau, Allah, macam hambakan diri kau untuk kerja semata-mata, so kau tak ada lah work life balance tu. Tapi kalau kau pandai manage kat tempat kerja pun, kau rasa macam work life balance. Kalau life kau adalah work, dia jadi work balance kan. Gitu macam tu. Balance ke? Tak lah, dia both lah. Everything is all about work. Dan kalau aku pula work life balance ni dekat sini, aku nampak, to be honest, my work is part of my life yang sangat penting. Nak cakap ni sama. Aku tak dapat bayangkan kalau aku ni Allah tarik balik nikmat jadi lecturer ni. Aku tak dapat bayangkan aku jadi apa, aku buat kerja apa. So aku rasa macam greatest blessing lah to me untuk be here in this position today. So sebab life work balance tu, to be honest, memang ada kat sini. It's just how we juggle things kan. Aku rasa kawan-kawan kat tempat kerja ni merupakan second family lah. Kalau kita tu ambil Sweet Cakap pasal sangat, kita ke? sweet sangat. Sama gitulah. Maknanya kita happy buat program sama-sama dan kita buat kerja semua rasa happy. Betul. Jadi kan kita bila kita buat kerja happy, apa-apa ada new punya program, kena buat tugas, kita tak rasa benda tu beban bagi kita. Ada setengah orang merasakan tugas yang diberikan kepada dia lain daripada mengajar itu sebagai beban. Betul. Kalau bagi aku sendiri, aku rasa tak beban. Jadi kita boleh bekerja dengan kawan-kawan kita, kita happy. So enjoy kita Enjoy apa yang kita so, buat. kita define happiness kita dengan buat kerja yang telah dipertanggungjawabkan, walaupun kerja tu luar dari bilik darjah, luar daripada So ni semua scope. work is life ni ya. Work is life. To be honest, work is huge part in my life. So Yelah, kita balik kerja malam, kita menanda weh. ya, ingat sekarang pukul berapa tak balik kerja ni weh. Lepas ni balik nak menanda. Assignment tak siap tanda lagi. Kadang student dia WhatsApp pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi kan. Kita rasa macam pada awalnya kita akan layan lah. Tapi lama-lama kita rasa kalau benda soalan tu tak penting sangat, tak urgent, kita akan balas esok waktu office hour. Setuju. So aku rasa kita pun dah cakap panjang ni. Aku ada few rounds je lagi nak tanya. Now, kalau kita nak katakan, kalau korang ni dah lama jadi mengajar ni, apa satu skill, satu skill yang korang rasa paling penting untuk seseorang tu kalau dia nak jadi lecturer, dia kena ada this kind of skill? Aku kena jawab dulu lah. Takut Kalau aku orang jawab nak ambil lambat, nanti jawapan orang ambil lah. Aku nak agak dah. Perangai weh, perangai. Sama je. Aku nampak dah kepala semua tegak dah nak menjawab tadi weh. Dia semua orang macam dah ada jawapan. Tapi aku kena bagi jawapan dulu. Okay, sila. Aku rasa yang paling penting adalah communication skill lah. Semua kan dah. Apa jawapan aku tadi? Supaya ada backup jawapan. Sebab kita
lecturer, so we have to lecture kan. So kau nak lecture, kau kena ada good communication skills. So kalau communication skill kau tak bagus, kau masa mock teaching sebelum masuk mengajar pun kau dah fail macam tu lah. Dan kau kadang-kadang masa kelas 2 jam kan, 2 jam kelas. Kalau jam kau ke? masuk waktu 2 jam ke? betul lah. Kalau pukul 10 kau masuk pukul 10 lah. Okay, Melainkan okay. kau masuk 10.30. Okay, melainkan kau pergi tempat lain dulu kan. Kalau dalam masa 2 jam tu, kita bukannya 2 jam tu berkaitan dengan topik kita saja. Tapi kau ada good communication skill tu lah yang kau akan macam campurkan dengan benda lain untuk bagi nasihat ni semua kan. Maksud adalah communication skill. So nombor 1 communication skill. YB cepat. Kalau bagi aku storytelling. You need to be a good storyteller. Kadang-kadang dia nak bagi tahu cerita pengalaman. Kita nak relatekan dengan pelajaran. Kadang-kadang benda tu orang rasa benda tu macam formal sangat. Student tak suka macam apa kita baca satu-satu dekat slide tu tanpa beri apa kaitan dengan yang dia boleh rasa sendiri kehidupan harian. Jadi a good lecturer, they need to be a good storyteller. Bagaimana nak cerita pengalaman. Tapi kadang-kadang student tak suka juga dengar cerita pengalaman peribadi banyak sangat. Aku rasa jawapan kau ni sama dengan Faiz. Storytelling, communication. Macam minggu ni dah diambil dulu, aku kena jawapan lain. jawapan lain Pali. Okay, Fali dulu. Okay. Aku rasa sebagai seorang cikgu pensyarah ni, kita kena ada kemahiran untuk mempengaruhi student kita. Betul. Kita kena Set good example. set a good example. Tu paling susah tu. Betul. Betul. Kita kena advise dia selalu. Dia benda tu berkait lah dengan komunikasi, dengan storytelling tadi. Tapi tak tahulah nak describe batasan tu macam mana. Tapi bila kita mengajar kat kelas tu, dia ada satu feeling, okay, student ni faham, student ni nak dengar aku cakap apa. So maksudnya yang kau cakap tu, kita kena be able to know the students lah, supaya kita boleh faham dia, nak dapat deliver dengan baik. Tapi bagi aku pula, kalau benda yang skill, kalau satu skill tu, aku rasa adaptability. Wow. Apa benda bahasa Melayu dia? Adaptability. Nampak wow lah sebab boleh. kau yang prepare soalan weh. So kau dah prepare Tak, aku jawapan. baru fikir tadi. Weh, tak ada lagi jawapan ni. Boleh lah aku pilih. Kenapa adaptability? Sebab satu, kita kena be able to adapt, in the sense that kita kena adapt dengan coworker kita, kita kena adapt dengan kita punya bosses, dengan the system itself. Dan sejujurnya, setiap kelas, aku tak tahu korang perasan ke tak, setiap kelas approach yang kita kena guna lain-lain. Betul. Kalau kelas ni kita nampak huha-huha, so kita pun kena huha-huha sikit. Kalau kelas ni macam slow lagi, kita kena huha-huha. Lebih lagi. Lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa macam kelas ni dah bagus kan, kita dah prepare gini-gini, tapi pergi kelas yang seterusnya macam tak jadi pula kelas ni. Betul. Kita tak boleh treat orang sama rata. Aku rasa kita kena adapt. Kita tengok student ni nampak macam penguasaan bahasa dia kurang sikit. Maybe we can explain a little bit in Malay for their understanding, and then put the words in them in English, supaya dia punya pemahaman dia lebih baik. Dia punya at least kita tahu yang dia keluar kelas tu, dia dapatlah something. Dan ada setengah kelas tu, budak English berabuk weh. Berabuk British English, macam lahir kat sana. Ya, ada setengah tu memang lahir sana pun. Tapi bila budak macam ni, ataupun penguasaan bahasa dia baik, kita kena approach dia lain pula. Sebab kalau kita cakap macam tu, aku bukan level ni lah lecturer aku. So we have to be able to adapt. Kena lebih pada content oriented. Dan lagi satu, kita kena faham, kita kerja bukan 5 tahun 6 Betul. tahun. Kita kerja 30 tahun 40 tahun. Dalam 40 tahun tu, generasi dah berubah. So kita kena adapt dengan student kita tu macam mana. Aku rasa nak tambah adapt dan sabar. Betul. Kalau tak sabar, lama kita caw weh. Lama kena caw. Serius. Adapt to generation tu macam betul lah. Sebab kita akan kerja lama. Aku mungkin tak rasa lagi lah. Aku tak Mungkin boleh korang lah macam dah rasa dah generation gap. And that's one of the reason kenapa aku suka follow student. Dari situ kita kenal, okay, budak ni macam ni, kerja sekarang macam ni. Tapi macam aku, to be honest, aku tak banyak sangat have connection ataupun relationship dengan student outside class time. Aku mostly connect with them dalam kelas. Macam korang ni kan, ada yang ada tanggungjawab lain dengan student, jaga diorang, advisor sini, advisor sana. So korang jauh lagi rapat dengan student. So korang rasa kan, ini soalan last lah, kita dah lama ni. Serius last? Yes. Kenapa seronok ke topik ni? Macam banyak lagi. Tapi masalahnya kau condemn ni.
Ini soalan yang cepu cemas tadi ke? Cepu cemas rahsia. Aduh. Soalan ni ada dua bahagian. Yang pertama sekali, penting ke kita nak kena jadi lecturer favourite diorang? Penting ke kena ada konsep, oh aku suka lecturer ni, lecturer yang terpaling best, aku kena suka dia. Uish. Sebenarnya kan baru tadi dia tak adalah penting, tapi bila Dapat ada title tu. dapat title tu kau rasa macam seronok. Dan bila ada student yang macam compare kau dengan lecturer lain, Ush. kau rasa macam oi kurangnya aku. Sebenarnya kan, tadi aku ada nampak story student. Dia update gambar dia dengan lecturer lain. Okay. The best lecturer ever. Kau tak perasaan dia Kau macam sentap okay, aku tak lah. best. Sentap lah tu. Lepas tu post gambar kita best lecturer ever juga. Budak ni pun. Maksud tak adalah rasa macam jealous ke apa, tapi aku rasa dia bukanlah penting benda yang kita perlu achieve sangat, tapi dia macam kind of motivation aku untuk kita do the best dekat dalam kelas. Okay. Bila student rasa macam kita macam mana nak cakap, bila dia compare dengan lecturer lain, maksudnya okay kau kena do better macam tu lah. Dia kind of motivation lah. Okay. So first part kau dah jawab. Aku cakap tadi soalan aku ada dua bahagian kan. Orang lain tak payah jawab ke? Sabarlah. Oh, okay. Aku tak habis baca soalan kau dah jawab dulu. Tak sabar weh. First, penting ke nak jadi lecturer yang digemari student ni? Second, perlu ke kita ada relationship dengan orang kat luar kelas? Okay, bagi aku rasa aku jawab yang tu lah. Sebab takut Fali ada jawapan dia lain. Dari tadi. Jadi kita nak rasa pembelajaran ni tak berterhenti dalam ruang kelas tu saja. Dan pelajar ni dia punya kehidupan tu lebih di luar kelas. Betul. Jadi kita kena tahu supaya apa yang berlaku di luar kelas tu kita boleh bawa contoh di dalam kelas. Jadi itu merupakan salah satu sebab kenapa penting kita nak tahu juga kehidupan student di luar kelas. Sebab pengaruh daripada apa yang berlaku luar kelas, pengaruhan pula kan. Pengaruh yang berlaku luar kelas, contohnya dia pergaulan dia, dia kawan-kawan dia. Kadang-kadang budak ni dia ada yang mudah terikut-ikut dengan dia punya kawan. Jadi kalau kita rasa tu kita boleh bagi nasihat. So Dan bagi kita kau boleh point out. bagi kau penting lah ada relationship. Aku rasa orang. penting. Kalau kau Bali? Kalau aku personally aku rasa aku ikut student tu. Kalau student tu sendiri pilih untuk ada kelas relationship dengan aku, kelas je lah kau. Kalau student tu dia okay dah ada effort lebih untuk rapat dengan kita, dan dia akan dapat lebih lah. Dan taklah rasa benda tu perlu, tapi kalau kita rapat dengan student kat luar kelas, dia akan jadi advantage juga. Macam yang YB cakap tadi, kita boleh kenal dia, kita Betul. lagi ada masa banyak dengan dia, kita boleh lagi banyak mendidik dia. Tapi itu pun dia macam mana, lagi satu, bila kita ada relationship dengan student kat luar, dia buka kepada isu etik juga kot. Kadang-kadang kita cross the line. Kadang-kadang kita lupa kita cikgu, and then kita jadi rapat sampai student pun hilang respect kita. Student tu sometimes buat benda salah pada kita pun macam dah tak kerti nak tegur dah. So kalau baik berpada-pada. Baik pada-pada. Kalau nak ada relationship pun berjaga-jaga gitu. Tapi bagi aku, kalau ada relationship dengan student ni, sebenarnya bukan relationship dari tadi. Bukan relationship tu. Aku tak cakap apa-apa. Aku dah nampak dah macam something. Kalau ada relationship, kalau ada relationship dengan student ni, aku rasa dia advantage yang baik kalau kita gunakan dia untuk kebaikan. Betul. Contohnya kalau student tu ada nak minta tolong, dia boleh minta tolong kita. Kalau to be honest, kita menjawab soalan berdasarkan skop subjek yang kita ajar. Tapi kadang-kadang kita kena jawab juga student, kita tanya pasal life, tanya pasal apa nak buat kawan macam ni, apa nak buat parents saya macam ni, apa nak buat member saya pinjam duit tak bayar, apa semua ni. So in a way, kalaulah kita be able to assist them macam tu, kita ada that kind of relationship, dan dia tanya macam tu soalan kat kita, so beneficial untuk dia juga, dapat membantu dia. So Kadang-kadang kita tak perlu tahu semua. Ya, kita tak kena perlu tahu tahu semua. saluran mana Ya. kita nak tuju student ni. Kadang-kadang kita bukanlah maha tahu semua benda kan. Menggunakan perkataan yang bagus. Okey. Jadi Maha je weh. okey, maknanya kita paling kan sebagai pengajar kita tahu mana saluran yang betul, kita boleh tujukan student ni kepada saluran ni. Dia sama dia boleh bantu student sendiri. So
basically ada relationship ataupun tak relationship, it depends how you Aku risau benefit sebenarnya. them. Aku risau takut orang salah faham ada relationship tu. Relationship ni kena buat disclaimer. Hubungan luar kelas lah. Hubungan di luar Hubungan yang kelas. macam mana sebenarnya maksud kau? Hubungan yang Bukan hubungan yang tu. bukanlah saya suka awak, awak suka saya, bukan. Kita rapat dan sudah kat luar lah maksudnya. Ya, tapi ada some kind of close connection. Dan kita pun of course kalau student perempuan kita kena tahu lagi batasnya macam mana lagi, kan salah faham dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ada hubungan orang risau nak sebut benda ni, takut orang salah faham kan. Kalau ada hubungan dengan, maksudnya kita kita kenal student tu luar daripada kelas, sebenarnya lagi senang untuk kita tegur kalau apa-apa. Betul? Kalau dia buat silap kan. Banding kalau dalam kelas dia orang tak, kalau dalam kelas Dia kita tak tak kenal sangat, tak review sangat. Sebab dia orang just duduk je weh. Duduk dengan Bercakap pun jarang. Kalau tanya pun kadang tak jawab kan. tanya pun paksa suruh tanya. Paksa suruh jawab. Paksa suruh jawab. Okay, fine. Okay, so tapi itulah at the end of the day it depends macam mana kita nak manfaatkan that kind of relationship ataupun that kind of connection lah dengan cikgu yang kita ada. So all in all, apa yang kita dah bunyi hujung Dah ada rancangan. bunyi, Ada bunyi-bunyi. Tapi boleh tak aku nak tiba ambil gitu. jawab kau. Tadi dia yang nak balik Sila. kan? Bukan aku rasa orang tertanya-tanya sebenarnya. Sebenarnya untuk kau jadi lecturer, kau kena jadi pandai tak masa belajar. Sejujurnya to be honest, aku dirahmati dengan kawan-kawan yang pandai. So walaupun aku tak pandai sangat, tapi dapatlah serpihan kepandaian diorang tu. So untuk dapat 4 flat tu bukanlah satu kewajipan nak jadi lecturer, tapi kau kena ada satu attitude yang kita nak berkongsi. Ada setengah orang tu dia pandai tapi dia tak nak berkongsi. Ada setengah orang tu dia tahu, dia kongsi je apa yang dia tahu, dia tak rasa rugi pun. So daripada pandai tu mungkin bukan satu benda yang wajib, tapi lagi penting untuk dia jadi seorang yang suka berkongsi. Okay? Dia bukan pandai aku rasa dia. Aku tanya pasal aku jawab. Ya, sil. Aku dari tadi tanya jawab. Aku rasa kita kena knowledgeable kot dekat benda yang kita belajar sepatutnya tu. lah. Sebab pandai, mungkin orang rasa pandai tu adalah 4 flat, tapi dia tak mengukur kepandaian pun sebenarnya. Betul. Kadang-kadang kau dapat 4 flat, mungkin masa SEM tu soalan mudah, kau dapatlah 4 flat kan. Kau rezeki kau dapat 4 flat. Kita mudah menghafal. Itu dia. Itulah macam balik kau rasa Maksudnya macam kita kena nampak pandai di masa student kita kan. uish. Aku rasa student selalu tanya pernah tak student tanya kau macam, "Sir, nak jadi lecturer ni kena dapat 3.5 ke atas ke?" Faham tak dia punya syarat nak jadi lecturer tu? Betul. Bagi kau Tak. To be honest, aku tak pernah dapat 3.5 ke atas. Okay. Tapi pensyarah je. Okay. Tu humble ke? Mungkin lain, dua ni lain lah. Kita mungkin Ni pengakuan kita sama pengakuan. lah kan. Sebab aku pun secara puratanya 3.23 kan. Akhir semester barulah 3.7 kena bagi tahu juga sikit. Jadi aku rasa yang kita sebagai lecturer tu, kita kena ada satu sifat nak menambah dari sudut kita punya kepakaran, ilmu kita. Sebab perjalanan, kehidupan ini satu perjalanan. Jadi kita kena tambah tu, jadi ada sifat nak tahu, nak tambah. Jadi benda tu adalah benda yang paling, antara benda yang penting lah. Tapi nak jadi lecturer. Tapi kalau cakap pasal kena pandai ni, to be honest aku rasa satu lagi benda yang selain Faiz cakap pandai content tu, sebenarnya dia kena pandai mengajar. Betul. Dia boleh mengajar, pandai mengajar, tahu nak deliver macam mana. Betul. Kau boleh jadi pandai semua terpaling 4 flat, tapi kalau masuk kelas tak boleh nak buat sharing, tak boleh nak deliver, tu pun problem juga. Dan aku rasa je ada pengalaman daripada kawan-kawan kita lah yang interview, yang bakal yang nak menjadi pensyarah ni. Pointer 4.0, 3.9 lain Lain 3.9, tapi dia tak boleh nak mengajar. Dia student yang bagus, excellent student, tapi untuk menjadi pengajar tu tak boleh. Jadi skill mengajar ni adalah berbeza dari sudut kepandaian lah. Aku rasa kan topik Faiz buka pasal 4 flat, kena pandai ke kena tak pandai ni topik yang best. Tapi aku rasa kita bincang next time. Dah lama ni weh. Kita punya cameraman pun, videographer dah basah kuyup, dah panas tempat ni. So hopefully apa yang kita share hari ni dapatlah somehow benefit korang yang dengar kat luar sana. Dan to be honest, kalau ada kita terkeji, terkata orang, tak ada sekelumit pun niat kita nak merendahkan orang, mengata orang, hanya sekadar berkongsi. Dan kita nak berkongsi ni pun kita cuba cari satu platform supaya kita berkongsi, supaya boleh memanfaatkan orang kat luar sana. So conclusion dia, best ke tak jadi lecturer? So
To be honest, best. Siapa cakap best angkat tangan? Best. Right. 14 tahun jawapan yang sama. So conclusionnya memang best. Dan mungkin next time kita boleh cakap pasal 4 flat ke, since nampak interesting tu tadi. So Boleh kalau next time nak dengar pasal perlu ke dapat 4 flat ke kat universiti ni, jom kita dengar yang next episode of Gambros Time Out. Okay, Jom, bye-bye. time out. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye. Jangan lupa time out. Jangan lupa time out.